ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها المستمعون والمستمعات وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar penonton yang dirahmati yang juga yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, hidayahnya, dapat kita bersama dalam ruangan kita ini untuk kita mempelajari akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama daripada sebuah kitab yang kita sedang belajar bersama, iaitu kitab yang namanya Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah, sedang pendengar yang dikasihi dan juga yang dirahmati dan juga yang sangat harap keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita pada hari ini adalah hari iaitu tarikh 2 daripada bulan Al-Muharram, yang mana kita telah terimakan hijrah baru di dalam agama Islam kita sebagai partitin Islam yang baru ini, yang mana kita pada hari ini iaitu hari yang ke-1 ataupun wantineng bagi takwim ataupun turut tengok anak bulan bagi Samnangan Cula Rasha Menteri, dan juga adalah hari yang kedua ataupun tarikh yang kedua menurut takwim Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kita semua sekarang telah terima tahun yang baru, hijrah yang baru dengan bulan yang baru iaitu bulan Al-Muharram, yang mana kita akan terus mulai bulan Muharram ini sehingga kita akan hidup pada tahun yang baru, hijrah yang baru ini, iaitu 1442 hijrah.
Sedang pendengar ingatlah bahawa ini adalah partitin Islam, partitin agama Islam yang orang panggil kata partitin yang digunakan oleh negeri-negeri Islam. Partitin yang pasti kita sebagai umat Nabi SAW kena ambil padu, kena tahu kata hari ni pak wapa tahun yang ke wapa. Kerana dia adalah benda yang penting, kerana kita nak tengok hari ni kata raya tak raya, Aidil Adha baik, Aidil Fitri baik. Kita nak tengok anak bulan, nak puasa bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan ataupun nak keluar daripada bulan Ramadan untuk raya bersama. Kita nak masuk bulan Zulhijjah untuk kita nak tentukan hari Arafah dan juga hari raya hari yang ke-10, ataupun kita nak puasa pada hari Ashura pada bulan Muharram ini. Semua itu dia duduk di kita tengok anak bulan. Kalaulah kita nampak anak bulan, kita boleh tentukan kata hari mana yang kita boleh nak berpuasa, hari Tasu'a ataupun Ashura. Walau bagaimanapun tahun hijrah yang baru ini bulan Muharram kita tak sama di antara negeri Syiah dengan takwim di Mekah, tapi usahalah kita membanyakkan untuk kita berpuasa sama ada ataupun lebih lagi pada hari Ashura, iaitu hari Ashura disunatkan kita untuk kita berpuasa kerana kita akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala setahun. Yang mana pada bulan Zulhijjah yang telah lepas, iaitu kita telah puasa pada hari Arafah. Hari Arafah iaitu hari yang ke-9 bulan Zulhijjah yang telah lepas itu kita puasa satu hari, iaitu kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala 2 tahun. Dan juga itu nak kata adalah pintu yang Allah Subhanahu wa taala cadar untuk hamba dia cari pintu seperti ini. Kerana kita dah kaya semua dah kata kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tak selamat daripada kesalahan. Kita semua tak selamat, tak boleh nak lari diri daripada kesalahan. Dengan sebab itu kita pasti kena cari jalan nak balas mana kita ini boleh untuk nak basuh diri, sama ada basuh cuci di sebelah luar badan kita ataupun kita nak basuh cuci sebelah dalam kita, iaitu jantung ataupun hati kita. Dan juga dengan beberapa amalan ataupun banyak amalan yang Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada kita, we sitik pisik kepada kita untuk kita beramal bersama, untuk kita buat dia demi untuk nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa bulan Arafah 1 hari 2 tahun. Kita puasa pada hari Ashura walaupun 1 hari, kita akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala 1 tahun. Dan juga amalan-amalan yang lain yang Allah sendiri ataupun Nabi SAW juga telah berjanji, telah janji dengan kita kata siapa buat amalan tu amalan ni, dia akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ingatlah bahawa kita telah terima tahun baru, hijrah baru. Dan juga apakah kita yang patutnya kita fikir bersama demi untuk kita telah terima tahun hijrah yang baru ini. Apa kata yang kita boleh kena mikir kata tahun yang telah lepas dulu tu, sebenarnya tahun dulu kita telah berada juga pada iaitu nombor 1 hari yang pertama pada bulan Muharram. Tahun ini pun 1442 pun kita bersama dengan 41 bulan Muharram juga. Tapi apa beza ataupun apa yang kita dapatnya setahun yang telah lepas dulu, setahun yang telah lepasnya kita lalukan, yang kita hidup sepanjang setahun, apa yang kita dapat pengajaran dan juga apa yang kita dapat periktibaran ataupun kita dapat gapo kebaikan ataupun kekurangan yang kita ada pada tahun yang lepas untuk kita membaikikan pada tahun yang ini. Pada tahun baru yang ini, untuk kita sama-sama fikir, sama-sama muhasabatun nafsi. Kena cek gimari, kita kena cek gimari, contoh kena cek gimari. Kata kita pada tahun dulu balas mana? Dulu balas mana, apa kekurangan, apa kebaikan, gapo nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, apa peringatan yang kita boleh nak beri pengajaran kepada kita, hikam takdir untuk nasihati kepada kita, kan buat perang kita, kekurangan kita, ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita bagaimana Allah Taala beri banyak lebih daripada dulu ke ataupun lebih banyak,
adakah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Apa ujian yang kita dapat, berat ke, sikit ke, banyak ke? Apakah kita banyak bersabar kepada Allah Ta'ala? Semua itu untuk kita nak top tuan diri kita, bagaimana setahun yang lepas itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dengan Allah Ta'ala taruh mana? Kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala taruh mana pada tahun yang telah lepas. Dengan sebab itu, sedang pendengar penonton yang dikasihi Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan masa Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan yang mentadbirkan barihan wala musim mari. Demi hari, satu hari 24 jam habis, esok masuk hari baru pula, 24 jam habis, hari baru pula. Satu tahun, satu bulan habis 30 hari, mari bulan baru pula. Satu bulan habis, mari bulan baru pula 30 hari ataupun 31 hari. Demi sebulan sehingga cukupnya satu tahun. Mari setahun baru pula, cukup setahun 12 bulan. Mari tahun baru pula 12 bulan. Tahun depan mari tahun baru pula. Itulah masa yang jalan. Semenjak awal masa yang paling sepek sekali, iaitu sehari yang kita bersama dengan masa Allah Ta'ala 24 jam, siang hari dan juga malam hari ni, malam hari, iaitu habis supaya hari ni kita duduk siang hari, tadi masuk waktu malam pula, habis waktu malam, esok mari waktu siang hari pula, habis waktu siang hari, mari waktu malam pula, habis waktu malam, mari waktu siang hari pula. Itu nak katakan one-win, masa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mentadbirkan ataupun barihan lo ini untuk siang hari dan juga malam duk musim gemari. Musim-musim habis satu hari, cukup sebulan, habis sebulan, cukup 12 bulan, habis setahun, mari setahun pula. Itu adalah masa yang Allah Ta'ala telah menjalankan turut pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi tujuan apa faedah yang kita nak dapat daripada masa Allah Ta'ala? Ada keperayaan faedah yang kita nak dapat daripada masa yang Allah Ta'ala telah memusingkan siang hari jadi malam hari, satu hari demi satu hari, satu bulan jadi satu hari, satu tahun, mari satu tahun yang baru. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam Quran, huwallazi tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai orang yang menjadikan waktu malam dan juga waktu siang hari ni khilfatan, duk musim gemari, gila gemari. Huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahar. Allah Ta'ala lah Tuhan yang menjadikan waktu malam dan juga waktu siang hari untuk khilfatan, duk gila gemari dua ni. Tak ada masa yang lain ataupun masa yang ketiga selain daripada masa siang hari dan juga malam hari, tak ada. Dalam masa 24 jam yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita, ada dua masa saja, siang hari, kelangwan lek, kelangkut. Tak ada masa ataupun siang yang ketiga, tak ada. Siang hari dan juga malam hari, tak ada. Dua ni saja. Tujuannya gapo? Tujuannya liyadzakkara aw arada syukura, untuk kita sama-sama ambil tazkir bersama. Tazkir makna gapo? Tazkirnya tazkir iaitu untuk kita make pengajaran bersama. Cari pengajaran yang gapo yang kita dapat daripada masa yang antara ada musim. 24 jam gapo 24 jam yang kita dapat. 24 jam maring yang telah lepas daripada kita, gapo yang kita dapat bodrian daripada hidup kita semarin, kita mikir. Untuk kita mikir. Hak ni orang panggil kata, demi untuk kita nak patana ciwit hidup kita dalam dunia ini, jadi hamba Allah Ta'ala yang kualiti semua. Yang kualiti semua, kerana kita kena ingatlah bahawa hidup kita, hidup dalam dunia ini, kita nak kau turun tak boleh. Kena naik kau tinggi. Maksudnya kita kena lebih baik. Hari ni baik dah, esok kena lebih baik. Esok baik, kena lebih baik lagi esok lusa. Ini adalah matatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah letak. Allah Ta'ala nak ahsan, baik mata. Tak say kahuna, kateruk demi hari ni ibadat sekadar, esok kau turun ibadat, esok lusa kau turun lagi, kau tarik lagi ibadat kita ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nak kata
Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan masa untuk kita mikir, untuk kita muhasabah, kira diri, kata bagaimana hidup kita satu hari habis, esok kita nak hidup bagaimana mana, satu bulan habis, bulan depan kita nak hidup bagaimana mana, satu tahun habis, tahun ni yang baru kita nak hidup bagaimana mana dengan bulan hijrah, tahun hijrah yang baru. Liyadzakkara aw arada syukura, untuk ambil pengajaran. Allahu Akbar. Dan juga kita rasanya satu tahun yang kita hidup 12 bulan, yang mana selama 360 hari, dan juga kita hidup sepanjang setahun itu 1441 hijrah. Kalau kita nak ambil bodrian dalam hidup kita ni, Allahu Akbar, banyak sangat. Dan banyak sangat yang kita akan dapat faedah ataupun bodrian จากการใช้ชีวิตของเราในรอบปีที่ผ่านมา 1441 hijrah. Banyak. Kalau kita cuba tulis yang 5 kau boleh cerak. 5 perkara ataupun 5 pengajaran yang kita akan dapat daripada hidup kita sepanjang setahun daripada tahun yang lepas. Kita tahu cerak, kita dapat cerak. Gapanya bodrian kita hidup 1, 2 gapo, 3 gapo, 4 gapo. Dan juga yang kedua, Allah Ta'ala dia kata au arada syukura, ataupun kita nak demi untuk masa duk musim kemarin, untuk kita nak khabar kata banyak mana dah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan taufik, hidayah, rahmat dan juga segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita di dalam hidup kita dalam dunia ini. Kerana kadang-kadang kita lalai, kita terlupa. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita benda-benda yang Allah Ta'ala beri kita ni sangat banyak. Tak boleh kita nak bila dia dengan secara yang habis. Tetapi kadang-kadang kesyukuran kam kun kita tu boleh bila sikit sangat. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita banyak, tak boleh bila. Tapi syukur kita kepada Allah Ta'ala tu boleh bila. Kerana apa? Sikit sangat. Kita lalai lebih banyak daripada kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setahun yang telah lepas kita cuba cek segi demi segi dari segi rezeki, balah mana tu heavy kata mak dak syukur lagi. Di segi ibadat kita pernah kata kau banyak, kau molek ibadat kita, kau elok. Elok ibadat kita syukur lagi. Di segi anak keluarga, kerja kita ataupun masyarakat kita, bagaimana kita peramal dak, alhamdulillah. Kau molek, kita syukur kepada Allah Ta'ala lagi. Ataupun kalau lah tak syukur, kita rasa tak molek mana lagi, adakah kita syukur dengan secara yang sedikit? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur lagi kepada Allah Ta'ala. Itu adalah soalan yang pasti kita kena tanya diri kata, ciwit hidup kita setahun yang telah lepas 1041 hijrah yang telah lepas ini, apa yang kita dapat pengajaran bodrian kepada hidup kita sendiri demi untuk kita nak mari patana pada tahun yang baru ini, dan juga apa yang kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedang pendengar penonton yang dikasihi dan juga yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin, bagi karangan tokoh ulama yang hebat yang namanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mati pada tahun 676 Hijrah, yang mana kita telah sampai kepada hadis yang nombor 19 tak silapnya, iaitu hadis yang kecek mengenai dengan bab taubah, bab ataupun tajuk yang bersangkut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bab yang pertama kita ngaji bab ikhlas, dan juga bab yang kedua kita ngaji babu at-taubah, dan juga bab seterusnya selepas daripada babu taubah ini kita akan masuk kepada babu as-sabar, bab sabar pula, insya-Allah. Tapi agak kata babu taubah ini hadis agak kata banyak, dan juga sesuatu hadis itu sangat panjang. Dan juga hadis yang kita akan sambung pada hari ini ataupun kita akan mulai semula akan hadis bersama dengan kita hari ini, iaitu hadis yang panjang juga, yang kecek mengenai dengan kisah ataupun cerita-cerita yang akan iktibaran ataupun pengajaran kepada kita. Sedang pendengar penonton yang dirahmati dan juga yang dikasihi Allah sekalian, hadis nombor 20, bukan 19, hadis nombor 20, an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah cerita riwayat dan juga cerita ini didengar oleh seorang sahabat yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri sebagai orang yang riwayat hadis ini dalam kitab ini ataupun melalui hadis yang dicatatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari dalam sahih kedua-duanya. Yang mana hadis ini adalah cerita seorang lelaki yang berada ataupun hidup zaman sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana fi man kana qablakum rajulun, satu orang lelaki. Iaitu cerita ini berlaku bila? Berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wanak lagi. Ataupun belum datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Mana tahu umat dulu. Tapi cerita ini kalau kita tanya kata, "Apa Nabi tahu belah mana? Nabi dak wanak lagi, cerita orang dulu Nabi tahu belah mana?" Jawapannya iaitu datang ataupun dapatnya dengan wahyu daripada Allah Subhanahu taala. Tuhan beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah banyak kata perbuatan Nabi, cakapan Nabi, semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat adalah benar yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak kecek dia wasa nak riwayat kisah orang dulu-dulu sebelum anak Nabi sendiri, tak ada. Sebenar benar yang Nabi riwayat adalah daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan juga Muhammad tak kecek benar yang datang daripada nafsu dia dak, nak kecek nafsu dia dak. Seperti hari ni nak kecek, nak cerita gapo rata ikut rasa nak cerita gapo, kadang-kadang tidak ada sumber, tidak ada langang ing tebak rajak ke yang sebenar royak. Kerana apa? Suka. Sancata yang asal fitrah orang yang dengar tok guru, dengar tok baba-baba mengenai dengan kisah-kisah benda pelik-pelik ini, suka. Suka beriman kepada kisah. Beriman kepada al-qisas, benar-benar cerita-cerita. Kadang-kadang tok guru mari ngajar cerita-cerita, royak cerita pelik-pelik. Kadang-kadang sana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sana kepada Nabi, tak ada tempat untuk kita rajak ke kata Nabi kata suruh kedak, duk dalam kitab mana ratik. Bagaimana cerita itu sahih kata sahih. Untuk sedap nak dengar, nak royak kepada orang-orang yang dengar sahaja. Tetapi benar ini adalah benar yang kita tak syak kata hadis ini adalah riwayat Bukhari Muslim, tak syak kata hadis adalah hadis yang sahih. Dan tengok cerita ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita adalah benar yang belum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki umat sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala 99 nafsa, bunuh orang 90 miliar orang. 90 miliar orang bunuh orang. Allah musta'an. Sebenarnya qatlun nafsi adalah dosa besar. Qatlun nafsi adalah dosa besar. Saya dah royak pada minggu yang dulu kalaulah tak silap. Kerana dalam agama Islam ni bunuh-bunuh orang dosa besar. Minas sab'il mubiqat. Adalah salah satu daripada 7 dosa besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nabi kata, jauhilah kamu daripada 7 dosa besar. Jauhi. Nabi kata, jauhilah. Sehingga sahabatnya, wa ma hunna ya Rasulullah. Gapo 7 dosa besar itu? Salah satunya wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Iaitu salah satu dosa besarnya bunuh satu nyawa, satu manusia, satu nyawa lah. Dengan tidak benar. Bunuh kata redeng, rasa nak bunuh, tak ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Tak ada. Rasa nak bunuh. Ni 90 miliar orang kasib kau kon bunuh orang, Allah musta'an. Tapi bagaimana kita cuba tengok bunuh dosa besar ni, dosa besar. Kalau kita nak kira kata satu orang, satu nyawa yang kita bunuh adalah dosa besar, ning 90 tahun kasib kau tahu ni 99 orang yang dia bunuh. Kasib kau tahu. Allah musta'an. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi dia orang lelaki seorang ni dia tak rasa kata bunuh 90 miliar orang. Dia tak rasa kata kena bunuh orang dah. Tak apa, jahat wisuk selalu. Tak ada tak mikir pasal itu. Tapi dia buat balas mana? Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi. Tanya dalam dunia ini kata, tanya orang dalam masyarakat, jumpa orang tanya kata,
siapa yang paling alim sekali dalam bumi ini. Nak tahu, nak cari orang alim, nak cari orang yang berilmu sekali, untuk nak pergi cari dia, untuk nak taubat, nak minta taubat, ataupun nak tanya kata dosa yang dia telah buat ini 90 miliar orang ni, boleh taubat lagi nak tanya kepada orang yang paling alim sekali di dalam bumi ini. Fadulla ala rahibin, sehingga orang jawab kepada dia, tunjuk pergi cari kepada seorang rahib. Seorang rahib ni itu orang yang suka beribadat kepada Tuhan dia. Ar-rahib nakbut. Ar-rahib manusia, seorang manusia yang suka beribadat kepada Tuhan dia. Fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsa. Dia pergi cari sudah, dia tak ada ayat kata inni qataltu, aku bunuh orang, aku telah bunuh orang, tak. Tapi lelaki seorang ni apabila pergi jumpa dengan rahib, orang yang suka beribadat, orang suka beribadat seorang tu, dia yang kata sesungguhnya ada seorang yang dia telah buat dosa besar dengan bunuh 90 miliar orang, fahal lahu min taubatin, adakah dia boleh taubat? Taubat dia nak terima ke tak? Allah Ta'ala nak terima ke tak kepada dia? Tanya kepada Ar-Rahib. Allahu Akbar. Ar-Rahib seorang ni kata pada mana? Faqala la, tak boleh lah taubat 90 miliar orang taubat, tak boleh. Sehingga lelaki seorang ni bunuh rahib seorang tu, mati pula. Jadi orang yang dia bunuh adalah orang yang nombor 100. Cukup satu orang yang dia bunuh. Cukup satu orang yang dia bunuh itu, cukup satu orang. Allah, 90 orang tu kata banyak dah, satu orang banyak lagi. Allahumma musta'an. Summa sa'ala, lepas itu bunuh cukup satu orang, ada lagi orang panggil harap ar-rughbah. Ar-rughbah ni orang panggil kuam pratana, nak kepada taubat, nak ada lagi dalam jiwa dia. Seperti awal lah. Tanya orang pula. Tunjuklah kepada aku, royaklah kepada aku, ada lagi orang lain yang paling alim sekali di atas bumi ini, tunjuk kepada aku nak pergi cari dia. Tunjuk kepada aku nak pergi cari dia, saya nak pergi cari. Pergi cari fadulla ala rajulin alimin. Tadi fadullu ala rajulin rahibin, dulu nak ibadat lelaki yang suka beribadat kepada Tuhan dia. Dan juga lelaki yang dua, orang yang tunjuk kepada dia suruh pergi cari, iaitu orang yang berilmu, alim. Di sini kalau kita nak ayat betul-betul al-farqu, ada beza di sana, ada beza di antara orang yang suka beribadat kepada Allah Ta'ala, dan juga orang yang kedua, golongan yang kedua, orang yang berilmu. Tak serupa. Kerana orang yang suka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qad la yakun, boleh jadi kata dia ni tidak ada fiqh wala ilmu, tidak ada ilmu, tidak ada kefakihan dalam agama. Mai mi kham khau cai nai sana, tapi suka beribadat kepada Allah Ta'ala. Hari ni ramai dak pasal ni? Ramai. Ramai pasal fak kita pasal suka beribadat. Kerana ibadat tak syak. Sebut kalimah ibadat, takkan nak ibadat lah kau. Tahu lah kau kata benda molek. Tapi kadang-kadang dia lupa bahawa dasar kita untuk kita nak beramal ataupun ibadat kepada Allah Ta'ala kena berdasar daripada ilmu. Tak boleh kita nak rata redeng amal ikut nak turut hati kita, nak maya sunat taroning masoning buat. Nak bagi tu gini ibadat pasal ni buat dengan tidak ada dasarnya daripada ilmu, yang mana ilmu itu mari daripada Quran dan juga sunnah ataupun mari daripada ulama sendiri, al-mu'tabarin, ulama salaf dulu. Sudah ama. Ini silap belaka. Dengan sebab itu al-farqu beza. Beza di antara al-abid, orang yang suka ibadat dengan tidak ada ilmu, dengan satu orang yang ada ilmu tapi beribadat dengan ilmu dia. Tak sama dua tu. Dengan sebab itu lelaki seorang ni mari cari kepada lelaki yang kedua ini, sehingga dia tanya kata, aku boleh taubat lagi weh, fahallahu min taubah. Seorang lelaki dia bunuh satu orang.
Mari jumpa lelaki seorang ni, innahu qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya ada satu orang yang dia telah bunuh nyawa manusia ni cukup satu orang, maka taubat dia ni boleh lagi dia nak taubat. Allahu akbar. Faqala na'am, seorang alim seorang ni dia jawab kata boleh, na'am, boleh taubat lagi. Allahu akbar. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, boleh taubat. Apa boleh taubat? Sehingga akhir dia kata intalik ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasun ya'buduna Allah fa'budillaha ma'hum. Gapo orang alim yang dia tunjuk khasana nak kepada lelaki seorang ni, dia kata balas mana? Kalau mung nak taubat sungguh, taubat mung akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan perbuatan sekian-sekian sebab daripada ni. Satunya, mu kena tinggal kampung tempat yang kamu diam. Tempat yang kamu duduk, kampung yang kamu duduk sebelum daripada ni, tinggal. Gi kepada satu bumi di sana, gi kepada satu bumi yang sana, yang mana pada riwayat yang selain daripada Bukhari dan juga Muslim, dia riwayat kata, suruh gi kepada bumi Syam. Busra di Syam, tak silap dia. Lagi kepada bumi Busra di Syam. Ini hadis riwayat yang selain daripada Imam Bukhari Muslim sebut nama Madinah Haludah. So gi di Busra. Gi di sana kerana di sana ada golongan orang yang suka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka beribadat kepada Allah Taala, fa'budillaha ma'hum, maka haraplah mu ni gi duk ibadatkan dengan fak dia. Wa ibadat dengan Allah Taala kali dengan fak dia. Allahu akbar. Kerana apa? Seorang alim seorang ni dia jawab ataupun dia royak pasal tu kerana dia adalah orang yang alim sebenar, dan juga alim bukan hanya alim kepada ilmu ataupun ada ilmu saja, tapi dia ada ilmu waqi' juga. Pasal mana ustaz ilmu waqi'? Ilmu tempat beribut sangkum dia tahu. Dia tahu kata beribut sangkum tu ada benda orang panggil kata bi'ah sayyi'ah. Bi'atun al-bi'atu as-sayyi'atu. Bi'ah wetlam dalam kampung itu adalah wetlam yang jahat, penuh dengan orang jahat, penuh dengan orang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tidak boleh kita nak bertaubat kepada Allah Taala dengan sebenar-benar taubat, melainkan kita kena hawa ataupun menghijrahkan diri keluar, lari jauh daripada bi'ah sangkum yang penuh dengan maksiat ataupun kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki sekarang ni tahu. Kerana kalau dia taubat, dia tak boleh nak taubat dengan secara orang panggil kata secara habis tak. Kerana kita dah ayat kata nak tinggal, nak taubat kena tinggal. Dan juga nak tinggal biasa, nak tinggal tak habis. Kerana tinggal, niat tinggal start, jumpa orang kampung buat, rasa nak buat pula. Dengan sebab itu kena hijrahkan diri daripada kampung yang penuh dengan maksiat dan juga kejahatan itu. Banyak lagi. Saya pergi. Kerana dia pergi. Itu nak kata di sini kita dapat nak kata walau bagaimanapun dosa besar antara mana yang kita buat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan putus asa untuk kita nak kembali bertaubat kepada Allah Taala. Jangan buat orang. Lelaki seorang ni 100 orang, 90 miliar orang tak putus asa lagi nak bertaubat kepada Allah Taala, cari orang yang boleh tunjuk jalan kepada dia, sehingga tak puas hati dia bunuh cukup 100 orang pula, tapi dia tak putus asa. Tak ada putus asa untuk nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari pula orang yang boleh nak tunjuk dia untuk bertaubat kepada Allah Taala sehingga dia jumpa. Ni nak kata la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala firman di dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu, orang yang telah buat zalim diri, buat dosa banyak. Asrafu ni mana kata banyak dosa-dosa yang dia buat.
membazirkan hidup dia dengan penuh dengan dosa, kejahatan yang dia buat terhadap Allah Ta'ala. Tuhan kata mana? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Di antara rahmat Allah Ta'ala dengan ghadab, kemarahan Allah Ta'ala ni, rahmat Allah Ta'ala lebih banyak daripada marah Allah Ta'ala. Marah dia lagi. Habis itu apa kita dah putus asa, apa kita rasa atau kita tak bertaubat kepada Allah Ta'ala lagi. Lelaki sore ni, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat maha pengampun dan juga sangat merahmati. Sedang pendengar penonton yang dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya dosa besar ini khilaf sebenarnya kata bagaimana, sehingga setengah ulama yang kata orang yang bunuh orang ni tak ada dah. Tak ada jalan untuk Allah Ta'ala terima taubat dia. Tak ada jalan dah untuk dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. La taubata lahu. Tak ada dah taubat. Seperti orang biasa tanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tanya kepada Abdullah bin Abbas kata, bagaimana orang yang bunuh orang? Saya ingat Abdullah bin Abbas jawab kata, annal qatila laysa lahu taubatun. Sesungguhnya orang yang bunuh orang ni tak ada dah peluang untuk dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran kata, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sesungguhnya sesiapa pun yang dia bunuh seorang yang beriman dengan sengaja, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, bunuh orang Islam dengan sengaja, muta'ammidan, balas dia balas mana? Allah Ta'ala sebut fajaza'uhu jahannam. Sesungguhnya balas dia adalah neraka jahannam, waliyadu billahi min dhalik. Jauhilah kita daripada yang kita suka mikir-mikir niat untuk nak bunuh orang. Jangan. Kerana balas dia neraka jahannam. Neraka jahannam adalah neraka yang paling jahat sekali. Neraka yang paling jahat, yang paling sedih sekali, yang kita akan menepuh dengan api dalamnya. Dan juga bukan hanya masuk neraka jahannam saja, khalidan, dengan hal keadaan Allah selama-lamanya yang dia akan berada di dalam neraka jahannam. Bahkan dia akan dapat kemurkaan daripada Allah Ta'ala, laknat daripada Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala akan sedia kepada dia akan azab yang sangat besar. Allahu Akbar. Ni yang kata Abdullah bin Abbas, orang biasa mari tanya dia yang kata tak ada. Kerana tengok balasan orang bunuh orang balas mana. Tak ada. Orang yang bunuh orang dengan sengaja, orang yang bunuh orang dengan sengaja ni Allah Ta'ala sebut, iaitu satunya api neraka, dua duduk dalam itu dengan secara kekal, yang ketiga Allah Ta'ala marah dia, yang keempat Tuhan laknat dia, yang kelima Tuhan sedia azab yang sangat pedih. Sebab itu Abdullah bin Abbas kata tak ada lah. Tetapi yang paling betul sekali iaitu jumhurul ulama ataupun sepakat ramai-ramai ulama dia yang kata terima taubat. Terima, Allah Ta'ala terima taubat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima segala dosa yang hamba dia buat. Taubat hilang. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik yang kita yang kata sungguh Allah Ta'ala tak ampun dosa. Tak ampun dosa. Melainkan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, tukar hijrah balik dah. Dengan sebab itu senang pendengar, hati seorang lelaki seorang ni yang dia bunuh orang cukup satu orang, ataupun yang pertama sekali pada masa yang pertama dia bunuh orang cukup 99 orang, dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau tanyanya orang yang ada dosa besar seperti ini, payah dia nak mikir, hati kerah, payah nak mikir untuk nak cari kembali mari syariat Allah Ta'ala, nak mikir kata bertaubat kepada Allah Ta'ala, payah. Dosa besar. Dosa besar, bunuh orang boleh orang. Tapi apa? Itu nak tunjuk kata hati kita ini ni wacai kongrau, duduk di antara dua jari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baina isba'ain ar-Rahman, duduk di antara dua jari Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala akan balik hati kita prikpan wacai kongrau pergi ke mana mula. Hari ni Allah Ta'ala nak balik hati kita, kita beriman kepada Allah Ta'ala. Esok Allah Ta'ala nak balik hati kita, kita jadi orang yang berkufur kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dhalik. Allah Ta'ala kuasa. Dengan sebab itu, jangan kita peramat, jangan kita buat main-main dengan hati kita, jangan buat kita
Jangan kita buat galik-galik dengan kita ambil hati kita buat dengan dosa-dosa, dengan secara biasa, sehingga lupa untuk kita nak minta doa kepada Allah Ta'ala. Kata, ya Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, sarif qulubana ala ta'atik. Doa yang Allah Ta'ala, yang Nabi SAW biasa ajar kepada kita berlaku. Selepas daripada tu, lelaki itu balas mana pula dia? Allahu Akbar. Dia pergi, fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Dan juga pergi negeri sana duk ibadat dengan fak dia. Jangan mengkelik pergi kepada bumi kamu asal tu, jangan. Jangan kelik pergi kepada bumi mu asal, kerana bumi asal ataupun kampung asalmu adalah kampung yang jahat. Fantalaqa ila nasafat tariq atahu al-maut. Sehingga pergi tu baik. Seperti orang alim itu tunjuk kepada dia, pergi sampai tengah jalan mati. Subhanallah. Tak ada nak sampai kepada kampung ataupun bumi yang penuh dengan orang beribadat kepada Allah seperti orang yang alim tunjuk tadi kepada dia. Mati dengan jalan. Allahu Akbar. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Gapo yang berlaku selepas daripada ni? Mati tengah jalan, gapo yang berlaku? Berlaku headkannya balah di antara malaikat, dua malaikat, satunya malaikat rahmat, dua malaikat azab, balah. Malaikat rahmat nak ambil orang ning masuk syurga, hidup di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat azab yang kata, "Dak, demo ning buat dosa besar, bunuh orang satu orang, tak ada sampai kepada tempat yang dia nak bertobat kepada Allah Taala. Sekadar ada niat ya." Dia ni masih ada dosa-dosa yang dia buat lagi, maka pasti dia kena tepuh dengan azab. Malaikat azab nak pergi. Allahu Akbar. Innahu lam apa yang kata balas mana? Faqalat malaikatur rahmah. Bagaimana malaikat rahmat jawab? Malaikat rahmat hau nak heret dia masuk syurga tu, kata balas mana? Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Lelaki seorang ni mari dengan hati yang penuh nak bertaubat pergi cari Allah Taala dah. Hati dia ni penuh-penuh bertaubat dah. Wa qalat malaikatul azab. Malaikat azab kata balas mana? Innahu lam ya'mal khairan qat فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. الله أكبر. Tetapi malaikat azab kata, dia tak biasa buat amal baik sah. Tak ada biasa buat amal baik. Belum dia ni tak ada biasa buat amal baik lagi. Buat dosa besar saja. Buat dosa tak ada. Baru nak taubat baru. Tak ada biasa buat dosa besar sepanjang hidup. Tak ada. Sehingga satu malaikat mari dengan rupa manusia. Untuk nak bicara, untuk nak wakil kata, seruk kata, lelaki seorang ni nak kembali bersama dengan malaikat rahmat ke, nak kembali bersama dengan malaikat azab. Allahu Akbar. Bagaimana? Dia terbandinglah mati tengah jalan ukur. Bumi jahat yang dia telah tinggal mari dengan bumi baik yang dia akan gini hak mana tu? Yang paling dekat sekali. Yang paling dekat sekali. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Allah. Prakut jawab yang dia dapatnya, bagaimana tempat yang dia mati itu adalah kawasan yang paling dekat sekali dengan bumi yang dia nak pergi ataupun kampung baik yang dia nak pergi beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka malaikat rahmat ambil tubuh dia pergi. Allahu Akbar. Muttafaqun alaih. Yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih, fakana ila al-qaryati as-salihati aqrab bi shibrin faju'ila min ahliha. Allahu Akbar. Sikit je ukur ni tengah jalan boleh, tapi tubuh dia dengan bumi ataupun kampung yang dia nak pergi, kampung dengan penuh orang baik itu tu sangat dekat jeka ya. Allahu Akbar. Rahmat Allah Ta'ala sungguh. Jeka sikit lah. Mana kata jeka tak kena lah siapa orang panggil dah. Sikit benar, mana kata Allah sikit benar. Sehingga Allah Ta'ala dikirakan kita sebagai orang ahlul khair, orang yang baik.
kerana tubuh dia dekat dengan kampung-kampung ataupun bumi yang penuh dengan orang beribadat. Wa fi riwayatin fi sahih, dan juga sama juga satu riwayat dalam sahih, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadha an taqarrabi wa qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bi shibrin faghfira lah wa fi riwayatin fana'ai bi sadrihi nahwihi. Allahu akbar. Satu riwayat kata dada yang dia mati tu hidup lebih taruh dada dia tu ya dengan bumi ataupun kampung yang dia nak pergi, yang dia nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faghfiralah, Allah Taala ampun dosa dia dengan hati yang dia penuh nak bertaubat. Dengan sebab itu sedang pendengar penonton, yang paling penting sekali kita kena ingat kata, sehingga kita bunuh orang ataupun siapa pun yang bunuh manusia dengan secara sengaja, tetapi dia paling bertaubat dengan penuh taubat, sungguh beribadat, sungguh bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan sebab itu, itu dosa besar, dosa kecil kita yang banyak buat terhadap Allah Ta'ala. Buat apa kita tak nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, buat apa kita malas, buat apa kita putus asa untuk nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita yakin bahawa sehari ini umat Islam ataupun orang Islam sendiri, tak ada siapa yang bunuh orang cukup 90 orang ataupun 100 orang, tak ada. Walaupun bunuh puluh orang apa, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita haraplah maaf kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala, pergi maaf kepada keluarga si mati. Dan juga kita maaf, nanti kita klik pergi maaf kepada orang yang kita bunuh. Habis itu, orang yang bunuh orang, jangan bunuh orang. Sebenarnya tak patut kita nak buat dosa besar ini dengan kita nak bunuh orang, kerana dia kiokong dengan tiga golongan. Satunya, kita bunuh orang ni, kita buat salah kepada Allah Ta'ala. Yang dua, kita buat salah kepada orang yang kita bunuh. Yang ketiga, kita buat salah kepada waris, keluarga orang yang mati, orang yang kita bunuh. Apabila kita bunuh dia dengan sengaja, satunya kita kena maaf kepada Allah Ta'ala, dua, kita kena maaf kepada si mati. Bagaimana kita nak maaf kepada si mati? Orang yang mati, orang yang kita bunuh, bagaimana kita nak maaf kepada dia kerana dia dah mati dah. Dan juga yang ketiga, kita kena pergi maaf kepada keluarga orang yang kita bunuh. Allah Ta'ala kita boleh maaf dunia ni kalau kita tak mati, kalau kita khabar. Dan juga keluarga orang yang kita bunuh itu kita boleh pergi maaf. Tapi orang yang kita bunuh itu tak kuasa dah kita nak maaf melainkan pada hari kiamat nanti. Dan juga bagaimana kita nak maaf, Allah Ta'ala terima atau tak terima, itu semuanya duduk di hati kita. Itulah kita usahalah sungguh-sungguh kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan putus asa. Jangan kira kata kita dosa banyak dah. Jangan kita kira. Tapi yang penting sekali, sentiasalah kita muhasabah, kira diri bagaimana dosa kita, kesalahan kita sehari demi sehari, ataupun sebulan demi sebulan, ataupun setahun demi setahun, untuk kita menjadikan seorang hamba Allah Ta'ala yang suka nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan juga suka nak mencucikan diri dengan membersihkan diri daripada segala kekotoran. Dan juga kita akan kembali ke syariat Allah Ta'ala dengan keadaan yang cuci, yang bersih, dan juga seakhir sekali kita akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada hari ini saya rasanya cukup sekadar, insya-Allah, kerana kita akan sambung lagi pada hadis yang panjang lagi, yang mana dalam kitab ini hadis 21 selepas daripada ning kena guna masa banyak sikit. Kita tak akan masuk selalu, kerana bila masuk kerak-kerak tak payah, kerana muka dia saya duk bilang dalam kitab saya ini 7 muka setengah mata hadis, isi hadis 7 muka setengah. Allahu Akbar, panjang sangat. Nanti kita akan sambung pada minggu depan apa yang Imam Nawawi buat hadis yang panjang ini kepada kita, apa yang kita dapat faedah daripada dia. InsyaAllah kita akan belajar dan juga ambil fahaman bersama pada minggu depan. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالإسلام أحيانا